Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bita'alimihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Maksudnya, pada hari yang mana Allah Ta'ala jadikan wajah manusia ini dalam keadaan dua wajah, kata Allah. Yang pertama, wajah manusia di mahsyar dalam keadaan mukanya ini putih berseri. Yang kedua, wajah manusia dalam keadaan mukanya ini hitam legam. Lalu Allah Ta'ala katakan kepada mereka yang mempunyai wajah yang hitam ini, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, dan adapun mereka yang mempunyai wajah yang hitam ini, kata Allah, أَكَفَرْتُمْ, kenapa kamu mati dalam keadaan kamu kufur? Ba'da imanikum, setelah mana kamu ini beriman kepada Allah. Akafartum ba'da imanikum, sanggup kamu mati dalam keadaan kamu kufur? Tanya Allah, sedangkan dahulunya kamu ini beriman kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala katakan kepada mereka ini, fadhukul adab, hari ini kamu rasakanlah azab, wajah kamu ini dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima kuntum takfurun, di atas kekufuran yang kamu lakukan di saat mana kamu hidup dahulu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun golongan yang mana Allah Ta'ala jadikan wajah mereka dalam keadaan putih berseri ini, kata Allah, fa fi rahmatillah, mereka ini berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal berada di dalam rahmat Allah buat selama-lamanya. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 106 dan ayat 107. Surah Ali Imran ayat 106 dan ayat 107. Yang dikasihi lagi dihormati para alim ulama, al-fadil Tuan Imam Al-Fadil Tuan Nazir Masjid At-Taqwa, ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, yang dikasihi lagi dihormati para asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, para ilmuwan, muslimin muslimat, adik-adik yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di saat kita sudah berada pada 5 Zulqa'dah pada saat ini, alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memanjangkan usia kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah pada pagi ini, alhamdulillah. Dan dalam keadaan kita hadir pada pagi ini di Baitullah ataupun di masjid kita ini, kita ini disebut sebagai tetamu kepada Allah. Kita doakan Allah Ta'ala sentiasa memilih kita menjadi tetamunya di dunia dan meraihkan kita sebagai tetamunya di hari akhirat sana, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sedar tak sedar hari ini kita sudah berada pada 5 Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu daripada 4 bulan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra
fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, kata Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12 bulan, kata Allah. Ini merupakan suatu ketetapan daripada Allah. Kamu tidak boleh menambah dan kamu tak boleh mengurangkan bilangan bulan ini. Fi kitabillah, yang telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah taala telah menciptakan langit dan bumi lagi. Minha arba'atun hurum, dan daripada 12 bulan ini, kata Allah, ada 4 bulan yang haram. Para hadirin sekalian, kenapakah Allah taala menetapkan, menegaskan bahawasanya bilangan bulan di sisi Allah ada 12? Kerana telah menjadi adat zaman jahiliah dahulu. Kalaulah mereka tidak suka kepada bulan-bulan yang tertentu ini, mereka akan terus lompat kepada bulan yang lain. Sebagai contoh, mereka tak suka kepada bulan Ramadan. Selepas daripada bulan Rejab, sepatutnya bulan Sya'ban, dan selepas daripada bulan Sya'ban ini adalah Ramadan. Tetapi kerana mereka tidak suka kepada bulan Ramadan, mereka terus lompat kepada bulan Syawal. Lalu bulan ini menjadi 11. Nak hari raya cepat dia ni, jadi 11 bulan. Allah Ta'ala menegaskan, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahra, ada 12 bulan, kata Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang mana bilangan ini Allah Ta'ala telah tentukan sejak diciptakan langit dan bumi lagi. Kamu tak boleh tambah dan kamu tak boleh kurangkan. Sebagai contoh, dia suka kepada bulan Syawal. Selepas bulan Syawal sepatutnya bulan Zulkaidah, tetapi dia kira selepas Syawal ada Syawal sekali lagi. 2 kali Syawal, 2 kali hari raya dia ni. Lalu Allah Ta'ala tak bagi, kerana ini akan menjejaskan, jadi 13 bulan. Lalu daripada 12 bulan ini, kata Allah, minha arba'atun hurum, 4 daripadanya adalah bulan yang haram, ataupun bulan yang haram ini disebut dengan bulan yang dihormati, bulan yang suci. Haram di sini bukan makna haram yang kita faham, tidak. Haram di sini dengan makna bulan yang dihormati. Sebagai contoh, kita sebut Masjidul Haram, bukan dengan makna masjid ini diharamkan masuk, tidak. Tetapi haram di sini dengan masjid, dengan maksud masjid ini dihormati ataupun masjid yang suci. Kita sebut dengan Baitullahil Haram, rumah Allah Ta'ala yang haram, bukan makna dengan rumah Allah yang diharamkan, tidak, tetapi dengan makna merujuk kepada rumah Allah Ta'ala yang dihormati ataupun rumah Allah Ta'ala yang suci. Bulan Zulkaidah ini merupakan salah satu daripada 4 bulan yang haram, yang mana 3 bulan datang dalam keadaan berturutan, satunya datang dalam keadaan berpisah. 3 bulan yang datang dalam keadaan berturutan, bulan apa? Bulan Zulkaidah, bulan yang kita berada sekarang ini. Selepas daripada bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah juga merupakan bulan yang haram. Selepas daripada bulan Zulhijjah adalah bulan Muharram, juga disebut dengan bulan yang haram. 3-nya datang dalam keadaan berturutan, dan satunya datang dalam keadaan berasingan, iaitu bulan Rejab. Kenapakah dinamakan bulan ini dengan bulan yang haram? Kerana telah menjadi persepakatan dalam masyarakat Arab zaman jahiliah dahulu, mereka tidak akan berperang di dalam bulan-bulan yang haram ini. Antaranya kerana apa? Kerana memberi jaminan keselamatan dan keselesaan jemaah-jemaah yang dalam perjalanan melaksanakan ibadat haji, dan jemaah yang pulang daripada melaksanakan ibadat haji. Bulan Zulkaidah merupakan bulan masyarakat Arab memulakan perjalanan bersiap sedia melaksanakan ibadat haji di Baitullahil Haram. Kenapakah bulan ini dinamakan bulan Zulkaidah? Zu di dalam bahasa Arabnya dengan makna pemilik. Zu dalam bahasa Arab maknanya pemunya. Kita sebut zu malin, seseorang itu memiliki ataupun mempunyai harta. Zu ni dengan makna mempunyai. Al-Qaedah daripada perkataan Arabnya
qa'ada. Qa'ada dengan makna duduk, Zulqa'dah dengan makna bulan, yang mana masyarakat Arab akan duduk di rumah masing-masing, pulang daripada tempat permusafiran yang jauh, balik ke rumah masing-masing, pulang daripada tempat perniagaan, berada di rumah masing-masing ini, mengemaskan pakaian, bersiap sedia memulakan perjalanan melaksanakan ibadat haji pada bulan Zulhijjah. Lalu disebut bulan ini bulan orang yang duduk. Duduk di mana? Duduk di rumah masing-masing, pulang daripada tempat permusafiran yang jauh, bersiap sedia melaksanakan ibadat haji. Lalu dinamakan bulan ini bulan Zulqa'dah. Bulan ini merupakan bulan yang haram. Menjadi kesepakatan masyarakat Arab, walaupun dendam macam mana sekalipun terhadap kabilah yang lain, marah macam mana sekalipun kabilah A kepada kabilah B, mereka tidak akan berperang di dalam bulan yang haram, bulan Zulqa'dah ini. Kenapa? Bagi memberi jaminan keselamatan jemaah haji yang dalam perjalanan melaksanakan ibadat haji, yang dimulakan perjalanannya ini pada bulan Zulqa'dah. Di Malaysia pun kita mulakan perjalanan di dalam bulan Zulqa'dah, bulan yang haram. Yang kedua, bulan Zulhijjah juga merupakan bulan yang haram. Kenapa? Kerana bagi memberi jaminan keselesaan dan keselamatan jemaah haji yang dalam ibadat melaksanakan ibadat haji itu. Bulan Muharram juga dinamakan bulan yang haram, bulan yang dihormati, dilarang berperang baginya, kerana bagi memberi keselamatan jemaah haji yang pulang daripada Baitullahil Haram, pulang ke rumah masing-masing, bagi memberi jaminan mereka sampai ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Tetapi sekarang ini, walaupun bulan haram ini masih ada, tetapi ruhnya tidak diraikan di tempat seluruh dunia. Kita tengok walaupun di bulan-bulan yang haram, umat Islam masih diserang, masih dibunuh. Kita tengok di Palestin masih dibunuh, dalam keadaan dikepung umat Islamnya, walaupun berada di dalam bulan yang haram. Walaupun bulan yang haram ini sudah ada lagi, tetapi ruhnya masih tidak diraikan di seluruh dunia. Muslimin muslimat dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila tibanya kita di bulan-bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah ini, bulan yang mana kita dalam perjalanan bersiap sedia, sebahagian daripada kita yang dipilih menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala ini melaksanakan ibadat haji, menjadi perkara yang digalakkan kepada kita untuk kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita ataupun bertemu dengan ahli keluarga kita ini yang akan memulakan perjalanan ibadat hajinya ini, supaya kita bertemu dalam keadaan meminta mereka mendoakan kepada kita. Kenapa? Mereka dalam keadaan permusafiran menuju ke Baitullahil Haram. Nabi SAW sebut di dalam satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, ada 3 doa yang mana Allah Ta'ala akan menerima doa ini secara langsung tanpa ada sebarang hijab, kata Rasulullah. Yang pertamanya dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ini, apabila dia berdoa setelah mana dizalimi oleh orang yang lain, Allah Ta'ala akan menerima tanpa sebarang hijab. Ini yang pertama. Doa yang kedua, Allah Ta'ala menerima tanpa sebarang hijab ini, langsung Allah Ta'ala angkat doa ini, ialah dakwatul musafir, doa orang musafir, doa orang yang dalam perjalanan, lebih-lebih lagi perjalanan dalam keadaan melaksanakan ibadat haji di Baitullahil Haram. Pergilah bertemu dengan sahabat-sahabat kita, tulislah di atas kertas, atas WhatsAppnya, hantar, minta mereka doakan apa yang kita hajati dalam hidup kita. Ni kadang-kadang kita jumpa sahabat-sahabat kita nak melaksanakan ibadat haji, kita kirim apa? Tak kirim doa, kadang-kadang kita kirim cincin kokak kadang-kadang ni. Kalau dulu lah, sekarang ni tak tahulah. Sebab apa? Sebab bisa dia kata cincin kokak ni. Kita kirim apa? Kirim jubah. Tetapi jangan lupa untuk kita kirimkan doa untuk mereka doakan kepada kita, kerana mereka dalam keadaan permusafiran melaksanakan ibadat haji, tempat yang paling suci. Yang kedua. Yang ketiganya, doa yang Allah Ta'ala akan menerima secara langsung ini, dakwatul abi ala waladih, doa ibu bapa yang mana mereka mendoakan kepada anak-anak mereka.
InsyaAllah kita amalkan. Sahabat-sahabat kita nak melaksanakan ibadat haji, minta mereka doakan apa yang kita hajati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, balik pada cerita kita sebagai perkongsian rohani kita pada pagi ini, insya-Allah ana membawakan dua ayat untuk sama-sama kita tadabbur, sama-sama kita mengambil intipati dan pengajaran daripada ayat ini, insya-Allah pada pagi ini. Ayat yang anda pilih pada pagi ini anda petik daripada surah Ali Imran, daripada ayat 106 dan ayat 107 daripada surah Ali Imran itu sendiri, insya-Allah. Kalau boleh kita sama-sama baca, boleh ke? Kita mulakan hidup kita dalam keadaan kita membaca Al-Quran, dan kita yakin kita diberikan ganjaran di atas pahala kita membaca Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Ikut anak-anak dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Belakang tak apa dengar belakang tu, baca dalam hati kan? Tapi tak apalah, yang mana boleh turut kita turut. Yang pentingnya kita yakin dengan kita membaca Al-Quran ini kita diberikan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat ini Allah taala menyebut yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari yang aku jadikan wajah manusia ini dalam keadaan dua wajah secara umumnya, kata Allah. Yauma tabyaddu, pada hari yang aku jadikan wajah manusia dalam keadaan mukanya ini putih berseri, kata Allah. Tabyaddu dengan makna putih berseri, bersinar cahayanya, kata Allah. Wa taswaddu wujuh, dan pada hari yang aku jadikan wajah manusia ini dalam keadaan mukanya ini hitam legam. Allahu Akbar. Manusia di mahsyar ini, kata Allah secara umumnya, aku jadikan wajah mereka ini dalam keadaan dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan wajahnya putih berseri, tabyaddu daripada perkataan abyad, abyad dengan makna putih. Wa taswaddu daripada perkataan aswada, aswada dengan makna hitam. Allah Ta'ala katakan yauma tabyaddu, pada hari yang mana aku jadikan wajah manusia ini dalam keadaan mukanya bersinar-sinar di hadapan Allah di mahsyar. Wa taswaddu wujuh, dan pada hari yang aku jadikan wajah manusia dalam keadaan mukanya ini hitam legam, kata Allah. Allahu Akbar. Hitam macam mana ni kita tak mampu nak bayang. Allahu Akbar. Kita rasa kita hitam dah, tapi hitam kita hitam manis. Kalau kita pergi ke umrah buat haji ni, kita bertemu dengan ikhwan-ikhwan kita, saudara daripada belah-belah Afrika, Allah Ta'ala takdirkan kulit mereka ni hitam. Kalau dia senyum ni nampak gigi saja. Kalau dia senyum ni, kalau waktu malamnya, kalau kita tengok dia ni nampak hitam, nampak putih matanya. Tapi kata Allah, ada golongan yang aku jadikan di mahsyar ini dalam keadaan dia ni hitam legam, kata Allah. Tak mampu kita nak bayang macam mana. Lalu kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, dan adapun golongan yang aku jadikan wajah mereka dalam keadaan hitam ini,
akafartum ba'da imanikum. Aku tanya kepada mereka, kenapa kamu mati dalam keadaan kamu kufur, kata Allah. Ba'da imanikum, setelah mana kamu ini beriman kepada Allah. Sanggup kamu mati dalam keadaan kamu kufur, kata Allah, sedangkan kamu hidup dahulu kamu dalam keadaan kamu mempunyai keimanan kepada Allah. Allahu Akbar. Lalu kata Allah Ta'ala, fadhukul adab, hari ini kamu rasakanlah azab, kata Allah. Wajah kamu dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bima kuntum takfurun, di atas kekufuran yang kamu lakukan di saat mana kamu hidup dahulu. Ini satu golongan, kata Allah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan ada pun satu golongan yang lain, kata Allah, dalam keadaan wajah mereka ini putih berseri. Fa fi rahmatillah, golongan ini berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal berada di dalam rahmat Allah buat selama-lamanya. Siapakah golongan ini? Golongan yang Allah Ta'ala nyatakan wajah mereka di mahsyar dalam keadaan putih berseri ini, dan mereka dijamin berada di dalam kerahmatan di sisi Allah, dan mereka kekal berada di dalam rahmat Allah, khalidun, buat selama-lamanya. Siapakah golongan ini? Yang ni yang kita nak baca pada malam ini, insya-Allah, pada pagi ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah, di mahsyar ini. Dalam keadaan ramainya manusia di mahsyar ini, kata Allah, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka, diberikan suatu teduhan daripada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la dhilla, yang pada hari tersebut, kata Allah, tidak ada perlindungan yang lain illa dhilluh, kecuali perlindungan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia di mahsyar ini, kata Rasulullah, dalam keadaan ramainya mereka ini, ada 7 golongan, yang mana golongan ini mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan mereka ini dijamin mendapat suatu nikmat, perlindungan, naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar. Siapakah 7 golongan ini? Antara salah satunya yang anda nak ambil pada pagi ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang lelaki yang mana hatinya ini telah tergantung di masjid. Allahu Akbar. Lelaki yang telah menggantungkan hatinya di masjid, kata Rasulullah, daripada 7 golongan yang akan mendapat syafaat, yang akan mendapat perlindungan, naungan arasy daripada Allah, antaranya, kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang lelaki yang telah menggantungkan hatinya di masjid. Rajulun dengan makna seorang lelaki, qalbuhu mu'allaq, hatinya ini telah tergantung, kata Rasulullah, di masjid. Dengan makna apa hadis ini? Dengan makna seorang lelaki itu sentiasa melazimi salat secara berjemaah di rumah Allah. Allahu Akbar. Sehingga kan, kata Rasulullah, hatinya ini sudah tidak berada di dadanya, tetapi sudah tergantung di masjid. Allahu Akbar. Dalam keadaan sedemikian, ini merupakan suatu simbolik ataupun kiasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi merujuk kepada seorang lelaki ini yang mana hidupnya ini dalam keadaan dia jaga salat Jumaat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan, kata Rasulullah, dalam keadaan hidupnya ini hatinya sudah tidak berada di dadanya, tetapi sudah tergantung di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Senang ataupun tidak, sehidup dalam keadaan dia jaga solat Jumaat, sehingga kan hatinya ini, kata Rasulullah, dalam keadaan sudah tergantung di rumah Allah. Ini golongan ini, kata Rasulullah, dia balik bertemu dengan Allah di mahsyar dalam keadaan dia tidak bimbang dengan nasibnya. Kenapa? Di saat mana dia hidup di dunia, dia hidup dalam keadaan dia jaga hak Allah,
bertemu dengan Allah Ta'ala akan jaga hak dia. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebab itulah tempat solat kita sebagai seorang lelaki, tempat solat kita sebagai seorang lelaki yang pesan kepada digana, tempat solat kita adalah di rumah Allah, di masjid. Tempat solat kita adalah di rumah Allah, berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang motivator kata, bagaimana nak dapatkan petua keluarga bahagia ni? Dia kata, suami ataupun ayah ini mestilah solat bersama isteri dan anak-anak. Nak dapatkan keluarga bahagia, suami ataupun ayah kena solat bersama isteri dan anak-anak. Tetapi apabila kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat Rasulullah bukan bersama isteri, tidak, tetapi solat Rasulullah bersama para sahabat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid, menunjukkan bahawasanya keluarga bahagia ini apabila seorang lelaki ketua keluarga ini dapat menjaga salat jemaahnya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, Rasulullah memberi suatu bayangan, orang yang hidup dalam keadaan dia jaga pertaliannya, jaga hak Allah Ta'ala dengan salat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan jaga haknya di hari akhirat kelak. Sebab itulah kalau boleh belah-belah isteri, belah-belah muslimat, kalau tengok suami kita ini apabila dengar sahaja azan nampak relax lagi, nampak tak bersiap sedia untuk melaksanakan datang ke rumah Allah salat berjemaah ini, kita bagilah nasihat secara berhikmah supaya dia datang ke rumah Allah. Kenapa? Moga-moga dengan nasihat daripada kita ini yang menyebabkan suami kita datang ke rumah Allah, dekatnya hati suami kita untuk datang ke rumah Allah kerana nasihat daripada kita. InsyaAllah kita doakan kita belah-belah isteri juga mendapat syafaat daripada hadis ini, insyaAllah mendapat syafaat. Kenapa? Kerana nasihat daripada kita menyebabkan suami kita ini dekat hatinya dengan rumah Allah. InsyaAllah kita doakan belah-belah isteri juga mendapat suatu nikmat perlindungan, naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat sana. Kerana tergantungnya ataupun dekatnya hati suami kita untuk hadir ke rumah Allah kerana nasihat daripada kita, insya-Allah. Ini yang pertama. Yang keduanya, kita doakan AJK masjid ataupun AJK surau yang mengatur program-program pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita doakan mereka juga turut mendapat fadilat daripada hadis ini. Kenapa? Kerana program yang diaturkan oleh mereka menyebabkan umat Islam, kaum muslimin ini datang ke rumah Allah, mendekatkan hatinya di masjid, yang mana menjadikan hati mereka ini dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana program-program yang kita atur. Kita mengharapkan, mendoakan AJK surau juga dan AJK masjid turut mendapat syafaat daripada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan suatu nikmat perlindungan, naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, lelaki yang mana hidup dalam keadaan hatinya ini seolah-olah telah tergantung di rumah Allah, dia berada di mahsyar dalam keadaan diberikan suatu nikmat perlindungan, naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ana sebut sebagai semangat kepada kita semua, dalam keadaan kita hidup ni, kita kena jaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga yang disebut dengan amalan-amalan yang saleh sebegini. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, al-malu wal banun, harta dan anak-anak ini, kata Allah, zinatul hayatid dunya, merupakan suatu perhiasan yang disukai oleh manusia, kata Allah. Tetapi kita kena ingat satu perkara, kata Allah, wal baqiyatus salihat, perkara yang kekal kepada kamu. Al-baqiyat dengan makna yang kekal kepada kamu, kata Allah, yang disebut dengan as-salihat, iaitu amalan-amalan salih yang kamu lakukan di saat mana kamu hidup. Di saat mana kita hidup di dunia ini, alhamdulillah, bekalan kita di dunia ada dah, alhamdulillah, cukup dah. Allah Ta'ala bagi kerja kepada kita, bagi peluang-peluang yang lain kepada kita, sehingga kan bekalan kita di dunia ini cukup, alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan bekalan kita di saat apabila kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hari nanti?
Bekalan yang terbaik kata Allah yang disebut dengan as-salihat, iaitu amalan-amalan yang salih. Kenapa? Khairun inda rabbika thawab. Inilah kata Allah merupakan suatu bekalan yang terbaik buat diri kamu, dan bekalan inilah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salih yang kamu jadikan sebagai bekalan dalam kehidupan kamu setelah mana kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhirnya ada nak sebut kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut kita sebagai hamba kepada Allah. Kita tidak disebut kita rakyat kepada Allah. Kenapa? Kalaulah kita ini disebut sebagai rakyat kepada Allah, ada benda yang kita tidak setuju dengan Allah, kita boleh mogok, kita boleh tentang. Kenapa? Kita adalah rakyat Allah. Kita tidak disebut kita ini pekerja Allah. Kenapa? Kalau kita tidak setuju dengan Allah Ta'ala, kita boleh mogok kepada Allah. Tetapi kita disebut kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sedar kita ini adalah hamba kepada Allah, berat macam mana sekalipun perintah Allah, rasa payah macam mana sekalipun larangan daripada Allah, kita kena buat. Kenapa? Kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti kita akan balik kepada Allah dalam keadaan kita kena buat balik segala amalan kita. Solat Jumaat kita yang disebut dengan amalan yang salih ini, inilah bekalan yang kita kena bawa balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah yang lain, amalan kita puasa 6-nya di dalam bulan Syawal, puasa fardunya di dalam bulan Ramadan, tidak sia-sia insya-Allah. Amalan ini kita kena buat balik kepada Allah dalam keadaan kita kena persembahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk macam mana sekalipun dengan urusan kita, jangan sampai kita tidak ada masa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk macam mana sekalipun kita ini, jangan sampai kita tidak ada masa untuk solat Jumaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kenapa? Kerana ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hak Allah, insya-Allah Allah Taala jaga hak kita insya-Allah. Kita laksanakan kewajipan kita kepada Allah, Allah Ta'ala akan penuhi segala apa yang kita hajati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nak pastikan doa aku ini Allah Ta'ala terima? Sahabat tanya, bagaimana nak pastikan doa yang aku minta kepada Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala makbulkan doa aku? Lalu kata Rasulullah, kamu ingatlah Allah Ta'ala di saat mana kamu senang. Di saat mana kamu senang, kamu boleh datang salat Jumaat. Di saat mana kamu senang, kamu boleh baca dan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah di saat kamu susah, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan mendengarkan doa kamu. Ingat kepada Allah di saat mana kita senang. Ya'rifka bisyiddah, Allah Ta'ala akan mengenali kamu di saat mana kamu susah. Di saat kita tidak ada masalah, kita jaga hak Allah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga hak kita di saat mana kita susah. Akhirnya anda nak sebut salat Jumaat kita. Salat Jumaat kita nak ambil fadilat daripada ayat yang kita baca. Allah Ta'ala nyatakan orang yang jaga salat Jumaatnya ini dalam keadaan mukanya di mahsyar, dalam keadaan berseri-seri wajahnya, dalam keadaan dia berada di dalam rahmat Allah, dia kekal berada di dalam rahmat Allah buat selama-lamanya. Datangnya hadis Nabi SAW menyatakan orang yang hidup dalam keadaan dia jaga salat Jumaat ini, seolah hatinya telah tergantung di rumah Allah, dia mendapat suatu fadilat di sisi Allah, mendapat suatu nikmat perlindungan naungan aras daripada Allah Subhanahu wa taala di mahsyar kelak. Jaga salat Jumaat kita insya-Allah. Kenapa? Di saat kita hadir sebagai tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak ada tempat lain yang kita menjadi tetamu kepada Allah melainkan apabila kita hadir salat di rumah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Baitullah Subhanahu wa taala ini. Kita pergi tempat lain, kita tidak menjadi tetamu kepada Allah. Tetapi apabila kita hadir ke rumah Allah, kita menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boleh jadi qaryah di tempat kita adalah 2,000 3,000 penduduknya, tetapi yang Allah Ta'ala pilih menjadi tetamu Allah pada pagi ini lebih kurang 200-300 orang ni sahaja. Alhamdulillah. Ruginya hidup kita dalam keadaan kita hidup di dunia
5 kali sehari ni tak pernah terpilih menjadi tetamu Allah. Dalam keadaan kita hidup ni, pagi petang siang malamnya tak menjadi tetamu Allah. Bagaimana balik hari akhirat kelak? Yakin ke kita diraikan sebagai tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sebut di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa kita sebut kami? Kerana Allah Ta'ala nak ajar kepada kita ni, kamu salat bukan untuk kamu minta keselamatan, bukan untuk kamu minta hidayah kepada diri kamu saja, tetapi di saat mana kamu salat ni, kamu meminta keselamatan terhadap diri kamu, ahli keluarga kamu, anak-anak kamu, dan orang yang dekat dengan kamu. Kita salat, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, ya Allah. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada orang yang dekat dengan kita. Bukan setakat kita sahaja nak selamat di hari akhirat kelak, tetapi kita memohon keselamatan dan hidayah daripada Allah terhadap ahli keluarga kita. Jagalah solat Jumaat kita, insya-Allah. Di saat kita hadir solat Jumaat, kita menjadi tetamu kepada Allah di dunia. InsyaAllah kita diraikan sebagai tetamu kepada Allah di hari akhirat sana, insyaAllah. Kita salat dalam keadaan inilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun salat Jumaat ini merupakan sebagai tali kita dengan Allah Ta'ala, jauh macam mana sekalipun kita tersasar dalam kehidupan kita, apabila kita adanya tali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita boleh patah balik suatu hari nanti. Tetapi kalaulah kita tidak jaga hak Allah Ta'ala ini, bila kita tersasar dalam kehidupan kita, kita payah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita rebut 2-3 perkara dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapat suatu syafaat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya kita diberikan suatu wajah yang berseri-seri di mahsyar Allah, dalam keadaan kita hidup berada di dalam rahmat Allah, dan kita kekal berada di dalam rahmat Allah buat selama-lamanya, atas dasar kita jaga hak Allah di saat mana kita hidup, insya-Allah. Dan moga kita semua diberikan fadilat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi suatu nikmat perlindungan, naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa taala di mahsyar kelak, insya-Allah. Jadi ana rasa sekadar itu sajalah sebagai santapan rohani kita pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang lemah itu datangnya daripada kelemahan ana sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.